أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. المحترمة الفاضلة دكتور نور هداية بنت فوزي والأصدقاء الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا محمد إرفان وأصدقائي خير الأزيب وإذا عبد الغني سنقدم لكم دراستنا اليوم عن موضوع أحكام الرياضات الخطيرة. Ini kami akan membentangkan tajuk kami berkaitan hukum-hukum berkaitan sukan ekstrim ataupun sukan yang berbahaya. Awalan nanzur ila ta'rif ar-riyadah al-khatirah min al-qawamis. Pertama sekali kita tengok dulu apa maksud sukan ekstrim mengikut kamus-kamus yang kami pilih. Yang pertama daripada kamus Cambridge Dictionary, extreme sport ar-riyadatu khatiratun wa muthiratun. Extreme sport ialah sukan yang sangat berbahaya dan sangat exciting, sangat mengujakan ataupun menyeronokkan. Mithluha al-qafzu bil madallat wal qafdu bil habli. Contoh sukan ekstrim daripada kamus Cambridge ni ialah skydiving dan bungee jumping. Okey, daripada kamus Britannica pula, extreme sport ni ialah sporting events characterized by high speed and high risks. Sukan ekstrim ialah acara sukan yang mempunyai ciri high speed dan high risk. Acara sukan yang mempunyai ciri sukan yang mempunyai ciri laju, sangat laju dan mempunyai risiko yang sangat tinggi. Dan antara contoh sukan yang melibatkan kelajuan ialah skateboarding dan snowboarding. Meluncur lah. Main skateboard ataupun main dekat skateboard kat salji. Al-ahdathu ar-riyadiyatu tatamayyazu bi sur'atin aliyatin wa makhatirin aliyatin. Acara sukan yang ciri-ciri dia mempunyai sukan tu yang mempunyai ciri dia kelajuan dan risiko yang tinggi. Makhatirin aliyatin, sukan yang mempunyai risiko yang tinggi. Okey, daripada maksud sukan ekstrim daripada kamus Collins pula, riyadatu al-khatiratu muthirun wa hiya muthiratun wa hiya khatiratun lil jasad. Sukan yang exciting, yang mengujakan, menyeronokkan dan physically dangerous, berbahaya kepada tubuh badan. Contoh dia mithluha al-qafzu bil habli wa tadhalluj 'ala al-jalid. Contoh dia bungee jumping lagi dengan snowboarding. Okey, daripada ketiga-tiga kamus tersebut kita dapat menyimpulkan bahawa yumkinul istintaju bi anna ar-riyadata al-khatirata hiya riyadatun khatiratun wa muthiratun wa tashtamilu bi makhatirin aliyatin. Kita dapat simpulkan bahawa sukan ekstrim ni ialah sukan yang berbahaya dan menyeronokkan. Wa tashtamilu bi makhatirin aliyatin, dan mengandungi risiko yang tinggi, risiko bahaya yang tinggi. Wa qad tashtamilu bi sur'atin aliyatin, dan kadang-kadang ada sebahagian sukan ekstrim tu mempunyai unsur kelajuan yang sangat tinggi. Okey, kita al-amthilatu lirriyadati al-khatirati. Contoh-contoh kepada sukan ekstrim. Yang pertama, tasallukul jibal, rock climbing ataupun mountain climbing. Panjat gunung, panjat batu guna tangan. So rock climbing ni taklah
mempunyai ciri laju tak laju pun, tapi dia mempunyai risiko yang tinggi. Biasanya orang bawa tepung tu, letak gantung tepung kat pinggang ni, kasih tangan tak licin, dan biasanya orang menggunakan tali keselamatan lah, supaya kalau jatuh tu dia tak jatuh sampai ke bawah lah. Ada tali yang tahan dia daripada jatuh. Dan ada juga sebahagian manusia yang tak menggunakan tali ketika membuat aktiviti rock climbing. Dan ada juga yang panjat gunung di ais menggunakan, tak guna tangan lah, bukan tak guna ada peralatan macam yang dalam gambar ni. Okay, sukan ekstrim seterusnya al-mashi alal habli, ataupun bahasa Inggeris dia tightrope walking, berjalan atas tali. Biasanya orang berjalan atas tali ni dekat tempat yang tinggi lah, tapi dia orang berlatih dekat tempat yang rendah. Dia berlatih, contoh dia orang ikat tali daripada pokok ke pokok, tak tinggi lah, tapi bila dia orang dah pandai buat tu, dah pandai seimbang tu, dia orang buat kat tempat yang tinggi lah, macam dalam gambar ni. Dan ada juga orang yang menggunakan basikal, tapi dia orang ada tali lah, yang dia orang ada ikat tali keselamatan supaya dia orang kalau jatuh tak jatuh sampai ke bawah lah. Ada tali yang tahan dia orang. Okay. Dan seterusnya al-qafzu bil habli, bungee jumping. Bungee jumping ni menyeronokkan lah. Kita lompat je, dia dah lah laju kita jatuh, tapi taklah jatuh sampai ke bawah. Ada tali yang tahan. Okay, sukan seterusnya rukubud darajat al-jabaliyah alal munhadirat. Kita bawa basikal ni, basikal mountain bike, turun bukit. Turun bukit bukan bukit biasa, tapi tempat yang sangat-sangat curam lah, kalau kita tengok dalam gambar . Dan sukan ni kami masukkan, kenapa kami masukkan bawa basikal turun bukit ni pada sukan ekstrim, sebab pertama dia memang laju lah turun bukit, kedua tempat dia memang kalau jatuh tu sakit lah, bersepah teruk lah kalau jatuh tu, akan risiko untuk cedera badan tu tinggi lah. Okay, seterusnya rukubu lawhid tadhalluj alal munhadiras, bawa skateboard, luncur skateboard, luncur papan selaju, turun bukit juga. Kami masukkan dia dalam sukan ekstrim sebab dia laju pertama, kedua risiko dia tinggi juga lah. Contoh kalau dia tiba-tiba dekat selekor tu, contoh ada tiba-tiba ada kereta masuk ke, dia pula tak, ataupun kalau tak ada kereta pun dia tak sempat nak pusing ke, jatuh bukit tu, meninggal lah. Okay, sukan seterusnya yang kami pilih at-tayran bil badlati al-mujannahati, wingsuit flying. Wingsuit flying ni pun kami masukkan dalam sukan ekstrim kerana dia pertama memang laju lah, nak terbang kena laju. Yang kedua laju dan risiko tinggi. Dia kalau dia tak sempat nak elak batu tu, dan dia terlanggar batu tu dengan sangat-sangat laju, dia akan mencederakan badan dia dan kemungkinan besar akan meninggal lah. Okay, sukan seterusnya as-sibaq, sukan lumba. Tak kisah sama ada lumba kereta ke, lumba motor ke, lumba kuda ke, lumba unta ke. Pasalkan dia lumba, dia mesti laju dan risiko dia tinggi lah. Kalau terbabas, risiko untuk tercedera tu, ataupun sebab yang lebih teruk lagi, risiko dia tinggi. Terusnya al-mulakamatu, tinju, boxing. Tinju ni sekejap lagi selepas tinju ada al-musara'ah. Okay, beza tinju ni ialah satu sukan yang kita kena mencederakan pihak lawan kita. Kita kena kita kena tumbuk pihak lawan kita, kita kena
sepak pihak lawan kita, dan benda kita nak cederakan orang lain ni tak boleh lah. Walaupun orang tu dia kata oh tak apa, walaupun dua-dua okey dengan sama-sama tumbuk, so benda ni tak boleh lah. Kalau dua-dua okey, kau bunuh aku bunuh kau, tak boleh juga lah. Walaupun dua-dua redha, tak boleh lah kita mencederakan orang lain. Okay, sukan ekstrim seterusnya Al-Musara'atu. Nama bahasa Melayu dia Gusti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah bergusti dengan Rukanah. Sebelum Rukanah masuk Islam, lepas dah gusti tu, lama lepas tu Rukanah masuk Islam. Rukanah dengan Rasulullah ni bertanding gusti. Rasulullah menang. Sallallahu alaihi wasallam. Beza dengan mulakamah ni, musara'ah ni dia tak memerlukan kepada, tak melibatkan kita menumbuk atau kita menyepak pihak lawan kita. Kita cuma tujuan musara'ah ni kita jatuhkan pihak lawan kita ke tanah. Okey, itu je. Rukubus Thawr. Bull riding. Ada juga sukan ekstrim yang melibatkan haiwan. So bila dia melibatkan haiwan, so dia ada hukum yang melibatkan haiwan juga lah. Ada lagi sukan selain Rukubus Thawr, ada juga Musara'atus Thawr. Gusti dengan bull, ataupun nama bahasa Inggeris dia bullfighting. Okay, sukan seterusnya Ar-Rujbi ataupun Kuratul Qadami Al-Amrikiyah. Yang baju biru ni rugby. Yang ada helmet baju merah ni, ini American football. Lebih kurang sama je. Dua-dua melibatkan bola, kena langgar, bola lepas tiang, dapat mata. Okay, kita pergi kepada hukum. Kita buat praktis riadah khatirah. Kita riadah dengan sukan ekstrim. Hukum dia, ma hukmu mumarisati riyadati al-khatirati. Apa hukum kita buat sukan ekstrim ni? Kita buatlah. Al-aslu fi hukmi mumarisati riyadati al-khatirati muharraman. So, asal daripada hukum kita nak laksanakan sukan ekstrim ni, asal dia haram. Kita tengok pula kepada kenapa, apa dalil-dalil yang kata haram tu. Yang pertama, ar-riyadatu allati tashtamilu ala makhatirin aliyatin al-aslu fiha al-hadru. Sukan-sukan yang mengandungi bahaya yang tinggi, risiko yang tinggi. Al-aslu fiha al-hadru. Hukum asal dia dilarang lah. Ya qawlihi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu kepada kebinasaan. So fakullu ma yu'aradu hayatul insan lil khatar wal hilak mamnu'un. Maka setiap yang merosakkan nyawa manusia dengan sebab bahaya dia dan kecelakaan, maka perkara tersebut dilarang. Fasyari'atu ja'at bihifdzil khamsid daruriyat wa min dhalik an-nafsu wal mal. Dan syariah Islam ni datang untuk menjaga 5 perkara asas. Dan antaranya 5 perkara yang dijaga itu ialah an-nafsu, diri, dan al-mal, harta. Nombor 12, wa fil hadith la darar wa la dirar, rawahu Ahmad. Wa makna anna al-insan la yajuz lahu an yadurra bi nafsihi wala bi ghairihi. Seseorang manusia ni dilarang, dia tak boleh untuk memudaratkan diri dia sendiri maupun diri orang lain.
So daripada nombor 1 dan nombor 2 ni, kita boleh daripada nombor 1 dan nombor 2 ni, poin penting yang kenapa sukan ekstrim ni diharamkan kerana dia mengancam nyawa lah. Tu lah yang pertama, mengancam nyawa, mengancam tubuh badan kita. Kemungkinan besar kita akan rosak tubuh badan ataupun hilang nyawa. Okay. Nombor 3 ni pula, ni kalau sukan ekstrim tu berkaitan ada melibatkan haiwan. Sebab ketiga, at-ta'ribu lil hayawan bighairi haqqin. Ini kalau sukan tu melibatkan haiwan. Yaqulur Rasulul Mustafa sallallahu alaihi wasallam fil hadis as-sahih, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin rabatatha falam tut'imha walam tada'ha ta'kulu min khashashil ard. So poin ketiga ni, kalau sukan tu ada melibatkan penyiksaan kepada haiwan tanpa hak, tanpa apa-apa hak. Rasulullah bersabda, seorang wanita masuk ke dalam neraka disebabkan seekor kucing. Wanita tersebut dia ikat kucing tu dan tak memberi makan kepada kucing tu. Dan wanita tu tak pula dia lepaskan kucing tu untuk biarkan kucing tu cari makanan dia sendiri. Lepas tu kucing tu meninggal dan mati kelaparan, dan perempuan tu masuk neraka disebabkan seekor kucing. Dan daripada hadis ni kita boleh tahu kita tak boleh menyeksa haiwan. Macam dalam hadis ni, perempuan tu membiarkan kucing tu mati kelaparan. So kalau kita tak boleh menyeksa haiwan, apatah lagi kalau sukan ekstrim tu melibatkan kita kena, seseorang tu perlu untuk seksa haiwan tu untuk supaya kita boleh bersukan. Maka benda tu tak boleh lah kita seksa haiwan lain sebab kita nak berseronok. Tak boleh lah. Kalau bullfighting tu, selalunya bull tu akan kerbau. Kerbau tu akan mati terseksa lah kebanyakan masanya. Okay. Itu dalil-dalil kenapa sukan ekstrim ni haram. Walakin ba'du ar-riyadati al-khatirati yumkinu taghayyuru hukmiha ila al-ibahah bi syurutin. Tetapi sebahagian sukan ekstrim, sukan yang berbahaya, boleh berubah hukumnya daripada haram kepada harus dengan beberapa syarat. Dan sebahagian sukan lah, bukan semua sukan boleh, bukan semua sukan ekstrim boleh jadi harus. Macam kalau memang contoh macam berkubur saur ataupun bull riding atau bull fighting, yang sukan tu memang ada unsur penyiksaan pada haiwan tu, memang tak boleh lah kita seksa haiwan lain semata-mata untuk berseronok. Ataupun macam al-mulakamah, memang al-mulakamah ni memang kita kena, orang yang bertinju tu dia kena tumbuk dan kena sepak pihak lawan dia, menyakitkan pihak lawan dia, maka tu memang tak boleh lah jadi harus. Macam saya kata tadi, walaupun pihak lawan tu dan dia sama-sama dua-dua redha, sama-sama okey ditumbuk dan disepak, memang tak boleh lah. Dan banyak berlaku yang hasil boxing ni, banyak orang yang meninggal dan ada cacat kekal selepas boxing. Sebab biasa orang tumbuk kat muka, kena bahagian mata ke, tumbuk telinga, lepas tu tumbuk kepala, otak tu darah beku ke dekat otak, memang bahaya lah al-mulakamah ni. Kalau musara'ah tu yang tak melibatkan
Musorang kan saya kata dia tak melibatkan tumbuk, tak melibatkan sepak, cuma kita kena jatuhkan pihak lawan kita. Kalau itulah semata-matanya, maka dia boleh, hukum tu menjadi harus. Okey. Al-ibahah ni hukum harusnya akan diterangkan lebih lanjut, lebih detail oleh kawan saya Izzat. Sebelum tu ada satu lagi, satu slide lagi. Okey, Dr. Muzammil ditanya, ditanya tentang apa hukum sukan ekstrim ni, dan beliau menjawab, therefore any sport that is deemed fatal and life-threatening should be avoided. Apa-apa sukan yang dikira sebagai berbahaya kepada nyawa, merisikokan nyawa, patut dielakkan. Tetapi, but if a sport is considered adventurous and there are safety measures to be taken to protect one's life, then there is nothing wrong with practicing it while making sure that one's life is safe. Kalau sukan tu dikira sebagai sukan lasak dan ada langkah-langkah keselamatan yang kita ambil untuk kita menjaga nyawa orang, menjaga nyawa kita semasa bersukan tu, beraktiviti tu, maka taklah menjadi masalah. Contohnya macam bagi jumping ni, jalan atas tali ni, semua yang ada langkah keselamatan yang diambil. Diorang dah ikat tali keselamatan, dah buat macam-macam untuk menjaga keselamatan, dah pakai helmet semua, maka benda tu taklah dilarang sebab dah ambil langkah keselamatan. The idea of dangerous sports can be applicable to many sports. Even horseback riding can be dangerous, but if someone is taking measures to protect his life, then there is no wrong with that. Sukan yang berbahaya ni kita boleh masukkan pada banyak sukan. Malah bahkan menunggang kuda ni pun boleh dikatakan sebagai berbahaya. Contoh kalau orang tu dia tak pandai menunggang kuda, dia tak pandai nak macam mana nak buat dengan kuda tu, so dia tak boleh terus nak bawa kuda tu, dia kenalah ada orang yang ajar dia, orang tu pula orang yang tahu baru dia boleh ni. Kalau dia terus pergi je, takut-takut kena sepak dengan kuda tu, meninggal, habis cerita. Tapi but if someone is taking measures, tapi kalau orang tu dah ambil langkah keselamatan, dia belajar dulu, dia ada alatan-alatan yang menjaga keselamatan dia, maka benda tu dah boleh lah. Masa kami nak cari contoh bagi sukan ekstrim ni, kami cari statistik sukan apa yang paling orang banyak meninggal. Yang banyak orang meninggal ni sukan berenang, sukan naik basikal, bawa basikal banyak meninggal juga, sukan menunggang kuda. So takkanlah berenang dan menunggang kuda ni kita nak katakan haram disebabkan banyak orang meninggal. Tapi dia haram, takkanlah macam tu pula. So dia, kalau kita dah mahir dan kita dah ambil langkah keselamatan, maka benda tu dibolehkan lah. Kalau orang tu naik basikal boleh je. Tapi kalau dia naik basikal, dia renovate dia punya basikal, dia buang brake lah, dia botakkan tayar lah, lepas tu dia bawa pula basikal tu kat jalan raya lah, lepas tu waktu malam gelap orang tak nampak, lepas tu kena langgar. Kita tak boleh lah nak buat macam tu. Kita kena ada tempat dia nak bersukan, masa dia, kita kena ada langkah-langkah keselamatan yang kita kena ambil. Okay.
Macam tu lah. Okay, itu saja daripada saya. Yang hukum mubah ni akan diterangkan lebih lanjut oleh kawan saya Izzat Abdul Ghani. Okay, sekian. Terima kasih. Ismi Muhammad Izzat bin Abdul Ghani. InsyaAllah saya akan teruskan pada bahagian seterusnya, hukum al-mubah, iaitu harus. أنواع الرياضة البدنية تدخل أصلا في حكم المباح، فإذا كانت النية منها تقوية البدن لاستخدامه في طاعة الله أو في جهاد الأعداء. Yang bermaksud jenis sukan fizikal ini dia sudah termasuk dalam perkara yang asal dalam hukum mubah, iaitu harus, jika niatnya untuk menguatkan badan untuk digunakan dalam ketaatan kepada Tuhan atau perjuangan melawan musuh. Anna hadzal qawli yanzuru al-ulama aslu hukmu syai'in ibahah mithlu at-tarfiyah wal-riyadah wal-al'ab min hina li akhar yatimu al-ihtimam bil jawanib al-amaniyah. Pandangan yang mengharuskan lebih melihat kepada hukum asal keharusan hiburan sukan dan permainan sebagaimana aspek penjagaan dan keselamatan dititik beratkan. Ibnu Abidin, ulama min mazhab Hanafi, yaqulu. Menurut Ibnu Abidin, iaitu salah seorang ulama dari mazhab Hanafi, wa kaza yahillu kullu la'bin khatru lihadzaqi taghlabu salamatahu karami lirami wa sayyadu lahiyah wa yahillu tafarraju alaihim hina idhin. Yang bermaksud dan demikian juga dibenarkan setiap permainan yang berbahaya bagi pemain yang mahir yang terjamin keselamatannya seperti pemanah, penembak atau pemburu ular, dan diharuskan juga untuk menyaksikan mereka ketika itu. Seterusnya, walakin al-ulama wada'u aidan ba'da al-ashrati wal-ihtiyatat al-ulaika alladhina yarwabuna fil inkhirati fi riyadat al-khutrah wa hadhihi yakni membawa maksud, namun para ulama juga telah meletakkan beberapa syarat yang perlu dipatuhi bagi mereka yang ingin terlibat dengan sukan ekstrim. Antaranya, yang pertama, tadrib wa maharat, iaitu memiliki kemahiran dan skill. Tadarrabu ladaiha maharat wa maharat misaliyah fi hadhihi al-al'ab ar-riyadiyah والتي لا يمكن تحقيقها إلا بعد التدريب المكثف والتكرار لتصبح مدربة ومهرة بشكل جيد. إذا تسبب التمرين في القيام بذلك في الكثير من الارتباك والختان فإذا الرأي الذي يحرمه أقوى. ولكن إذا كان التدريب المقدم لا يتداخل مع مثال هذه الأمور فإذا الرأي الذي يتطلبه هو الأنساب وكذلك القانون. Memiliki kemahiran dan skill yang sempurna dalam sukan tersebut yang tak dapat diperoleh melainkan setelah mengharungi pelbagai jenis latihan dan pengulangan sehingga menjadi terlatih dan mahir. Sekiranya dalam melakukan latihan tersebut menyebabkan terabainya kefarduan dan perkara sunat, maka pandangan yang mengharamkannya menjadi lebih kuat. Adapun sekiranya latihan yang diadakan tidak mengganggu perkara-perkara tersebut, maka pandangan yang mengharuskannya adalah lebih tepat dan demikian juga hukum menyaksikannya. Syarat yang kedua, ta'minul amani, iaitu terjamin keselamatan. Qala Nabi SAW,
Man bata 'ala injarin fawaqa'a minhu famata bari'at minhu az-zimmah wa man rakiba al-bahra hina yartaju ya'ni yaghtalimu fahalaka bari'at minhu az-zimmah. Maksud, jika seseorang tidur di atas bumbung yang tiada batu penghadang kemudian jatuh dan mati, maka tak ada seorang pun yang bertanggungjawab ke atasnya. Jika seseorang berlayar di lautan dalam keadaan laut bergelora dan kapalnya musnah, tiada siapa pun yang bertanggungjawab ke atasnya. Wa dzukira al-Imam Ibn Battal عند شرح هذا الحديث أن هذا الحديث يعني أن الشخص لم يعد له الحق في حماية الشريعة لأنه هو نفسه تسبب في الحادث نيابة عنه لا يحمي نفسه فلا الشريعة يحميه. Jika Imam Ibn Battal sewaktu mensyarahkan hadis ini menyatakan bahawa hadis ini membawa maksud orang tersebut tidak lagi berhak ke atas perlindungan syarak kerana dia sendiri yang menyebabkan kecelakaan tersebut ke atas dirinya sendiri. Dia tak melindungi diri sendiri, maka dia tidak dilindungi oleh syariah. Jadi, kalau ulama telah meletakkan beberapa syarat yang perlu dipatuhi untuk terlibat dengan sukan ekstrim ni. Macam yang pertama tadi, memiliki kemahiran dan skill yang sempurna. Yang kedua, terjamin keselamatan. Al-Fatwa Mufti Kuala Lumpur. Fatwa daripada Mufti Kuala Lumpur. Kana al-idarah al-Mufti Kuala Lumpur نزع إلى أن الحكم الرياضة الخضرة هي مباح إذا كل احتياط فعل اللاعب واللعب من مدرب وماهر في هذه الرياضة لأن غالب الذهن اللعب الذي يلعب هذه الرياضة أمانة إذا طاع كل شرط قبل قليل. Pejabat Mufti Kuala Lumpur lebih cenderung kepada hukum terlibat dengan sukan ekstrimnya adalah harus sekiranya segala langkah-langkah keselamatan diambil, dan mereka yang terlibat juga mestilah dalam kalangan yang terlatih dan mempunyai kemahiran yang cukup, serta secara zahirnya peserta yang terlibat akan terselamat. Mislu liriyadat al-khudrah. Contoh-contoh sukan yang berbahaya ataupun sukan ekstrim. Yang pertama, al-qafzu bil hibal ataupun bungee jumping. Al-qafzu bil hibal huwa nashatu riyadi yantawi ala al-qafzi min al-manatiq شاهقة الارتفاع فيما يكون قافز مربوطا بحبل مطاط يمنعه من الاصطدام بالأرض أو ماء أسفله وتكون مناطق المرتفعة بالغالب ثابتة ومنها الجسور ومباني والرافعات ويمكن أيضا القفز من منطاد أو من طائرة عمودية وعندما يقفز الشخص من منطقة مرتفعة بحبل مطاط سيكون هناك ارتداد إلى الأعلى والأسفل ويتأرجه قليلا إلى أن يستقر الحبل. Yang membawa maksud, bungee jumping ialah satu aktiviti sukan yang melibatkan seseorang terjun dari tempat yang beraltitud tinggi dan penerjun akan disambungkan ke tempat terjunan dengan tali getah yang begitu elastik untuk mengelakkan penerjun jatuh ke tanah ataupun air di bawah. Kebiasaannya, tempat terjunan adalah tinggi dan tak bergerak seperti jambatan, bangunan ataupun kren. Terjunan juga boleh dilakukan dari belon udara panas atau daripada helikopter. Apabila penerjun
terjun dari kawasan beraltitud tinggi dan disambungkan dengan tali yang elastik, akan berlaku loncakan semula sehingga tali itu tidak bergerak. Yang kedua, far'i al-jibal, iaitu mendaki gunung. Hukmu far'il jibal huwa ibahah ala syurut. Hukum mendaki gunung ialah harus atas beberapa syarat. Yang pertama, yamliku al-qudrah wa quwwah ala su'ud li'anna al-qudrah li far'il jabal laysa mislu al-qudrah masyi ala al-ardi bal aksar minha. Memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mendaki gunung tersebut. Sebab mendaki gunung ni tak sama macam kita berjalan ke atas muka bumi. Sebagai contoh, mendaki gunung Everest yang tinggi dengan beraltitud tinggi dan juga dengan cuaca yang sejuk memerlukan kemampuan dan juga kekuatan yang tinggi untuk melakukan aktiviti ini. Yang kedua, yumliku as-sihah al-jayyidah, iaitu mempunyai kesihatan yang baik. Yang ketiga, tahdiru jayyid ala zahni wal badani. Pendaki mestilah melakukan persediaan yang rapi dari segi fizikal dan mental sebelum mendaki gunung tersebut. Yang ketiga, at-tayran al-mizaliyu, iaitu payung terjun ataupun paragliding. At-tayran al-mizaliyu hiya riyadah al-hubuti bil mazalat wa taqamu laha musabiqat wa huwa at-tayran hurri yabda'ahu asy-syakhsu bimufradihi 'ani tariqi wasbi min jabali 'alin wa yahbatu biwasitatil muzallah ruwaidan bihasbil qawanin aerodinamik lil harakah fil ju wa yumkinuhu at-tahkamu naw'an ma bihasbin khabaratahu fi makan al-hubut wa murunatahu wa qad yakunu badalan minal muzallati junahan fi qamashi masbati bihima حوامل يستطيع الشخص الاتكاء عليها ويكون معلقا تحت الجناحين. هذا الطيران المظلي يعتمد على طريقة الطيران الشرعي الذي لا تدخل فيه الآلة، بل يطير الشخص طيران حرا في جو يهبط ببطء ويتمتع بالطيران مثل الطيور وبجمال الطبيعة أسفل منه حتى يحيط بهدوء على الأرض. Paragliding ialah sukan payung terjun dan diadakan pertandingan untuknya. Ia adalah penerbangan ataupun aktiviti yang dimulakan oleh seseorang itu sendiri dengan melompat dari gunung yang tinggi. Seseorang itu terjun dengan payung terjun secara perlahan mengikut aerodinamik pergerakan di udara. Penerjun dapat mengawal sedikit sebanyak bergantung pada pengalamannya di lokasi pendaratan dan kelenturannya. Peluncur diikat pada abah-abah yang dipasang pada bawah sayap fabrik. Sukan ini bergantung pada skill ataupun kemahiran paragliding yang tak menggunakan mesin. Sebaliknya, seseorang itu terbang bebas di udara dan turun dengan perlahan dengan menikmati penerbangan seperti burung-burung di langit dan keindahan alam di bawahnya sehingga dia mendarat dengan baik di tanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, kita sambung kepada contoh ahkamu ar-riyadiyat yang keempat, iaitu al-mulakamatu au al-musara'atu au sinat au ghairuha, iaitu sukan tinju atau gusti atau sinat atau
lain-lain. Ta'rif hiya riyadatu yuhajimu fiha isnani min ar-riyadiyina zawil wazni al-mumathili ba'duhuma al-ba'du biqabdatihim fi silsilati fatarati tatarawahu tusamma al-julat. Yakni sukan tinju atau gusti atau silat adalah sukan di mana dua atlet dengan kategori yang sama saling menyerang dengan menggunakan kaki atau tangan mereka dalam satu siri masa yang disebut sebagai pusingan. Fi ahdi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga terdapat sukan gusti. وقد روى أبو بكر الشافعي بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يزيد بركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل مرة على 100 من الغنم فلما كان في الثالثة قال يا محمد ما وضع ظهري إلى الأرض أحد قبلي وما كان أحد أبغض إلى منك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقام عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه غنمه. Dalam riwayat Abu Bakar bin Asy-Syafi'i dengan sanad yang baik daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Urqanah bin Abdul Yazid mencabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkusti dengannya. Beliau mengenakan bayaran 100 ekor kambing kepada siapa yang kalah. Lalu mereka pun bertarung dan baginda sallallahu alaihi wasallam berjaya mengalahkan Urqanah. Baginda menundukkan sebanyak 3 kali dalam 3 pusingan berturut-turut. Akhirnya Urqanah akur dengan kekalahannya lantas berkata, "Wahai Muhammad, tiada siapa pun pernah dapat membaringkan aku sehingga jatuh terlentang dalam pertarungan selain darimu. Sebelum ini, engkaulah yang paling aku benci. Tapi sekarang aku naik saksi tiada Tuhan yang lebih benar yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasulnya." Lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian telah mengembalikan semula kambing-kambing yang diserahkan oleh Urqanah sebagai pertaruhan itu. Kat sini kita boleh lihat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diharuskan bergusti mengikut syarat-syarat yang tertentu. Okey, seterusnya hukum al-musara'atu atau al-mulakamatu aw sila aw ghairuha, iaitu hukum sukan tinju atau gusti atau silat atau sebagainya. Yang sini ada 2 hukum. Yang pertama mubah, iaitu harus. Darasatul kariyadiyat al-hutrah limumarasatil funun lidifa'in nafsi wa kaifiyatuha bisijaril adu, iaitu seseorang yang mempelajari gusti atau tinju atau silat ini untuk mempraktikkan seni mempertahankan diri dan untuk mempelajari cara berlawan dengan musuh jika seseorang itu diserang. Okay, yang kedua hukumnya adalah haram berdasarkan beberapa syarat tertentu. Yang pertama, darasatul kariyadiyat al-hutra di harbin aw sira'in nafsil akhar aw qam'id da'if, iaitu seseorang itu mempelajari seni mempertahankan diri ini untuk perang atau melawan orang lain atau untuk menindas golongan yang lemah. Kat sini kita boleh tengok kalau kita menindas, kita mempelajari seni mempertahankan diri untuk kepentingan diri sendiri, maka hukumnya ialah haram. Yang kedua, fununud difa'in nafsi allati tukhalitu bisyirk, iaitu seni mempertahankan diri yang mempunyai unsur syirik kepada Allah, seperti sebahagian silat yang mempunyai unsur pemujaan syaitan dan sebagainya. Maka kita kena mengelakkan diri kita daripada masuk persatuan silat yang mempunyai perkara-perkara syirik. Yang ketiga,
Musabaqatul musara'ati aw mulakamati li'anna hadhihi riyadiyah al-khutra mukhalafatu syar'iyyah bihujumiyatil wajhi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza daraba ahadukum akhahu falyastanib al-wajha walakin yajuzu ala musabaqati allati fiha ajhizatu aman wa laysa hujumiyatul wajhi mislu silat, iaitu jika mengadakan pertandingan gusti, tinju atau silat kerana pertandingan tersebut telah melanggar hukum syarak, iaitu serangan yang melibatkan bahagian muka. Antara dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian memukul saudaranya, hendaklah menjauhi wajahnya. Akan tetapi jika pertandingan itu boleh dilakukan jika terdapat alat keselamatan yang dapat melindungi diri serta peraturan yang ketat supaya tiada serangan ke atas muka pihak lawan seperti silat. Kita kena pastikanlah pertandingan silat atau gusti atau tinju tu mengikut syarak dan peraturan yang ketat agar tiada kecederaan yang parah berlaku ke atas peserta. Okey, kita sambung kepada yang kelima, iaitu ruku' berdarajatil al-jablah, iaitu berbasikal gunung. Takrif ruku' berdarajatil al-jabaliyah hiya riyadatu ruku' berdarajati ala turkil wa'rati wa zalika bi istikhdami ad-darajatil musammamati khasisan izalika ad-darajah al-jabaliyah allati tadadammanu al-mizati al-musammamati li ta'zizil matamati wal a'da fil manatiqil wa'rah. Berbasikal gunung adalah sukan berbasikal off-road, iaitu jalan yang tak rata dengan menggunakan basikal yang direka khas, iaitu mountain bike, yang merangkumi ciri-ciri yang dapat meningkatkan daya tahan dan prestasi di kawasan yang kasar dan tanah tinggi. Al-ikhtiyatu inda ruku' berdarajah al-jabaliyah, iaitu langkah-langkah berjaga ketika kita melakukan berbasikal gunung. Yang pertama, irtidad il-mu'datil al-khiyamati himayati al-syahsiyah lihimayati nafsika minal isabat at-tafifah wa taqlilu mahatirul kusur, iaitu kita hendaklah memakai alat pelindung diri untuk melindungi diri daripada kecederaan ringan dan mengurangkan risiko patah tulang. Yang kedua, hifzu ala daraja bi afdalil halati mekanikiyati, iaitu memastikan basikal dalam keadaan mekanikal yang optimal. Yang ketiga, yahtajul musyarikuna ila al-ikhtiyaril masaril ladzi yunasibu mustawa khibratihim. Penunggang basikal tersebut perlulah memilih jalan yang paling sesuai dengan tahap pengalaman mereka. Yang keempat, yajibu an yata'allama maharatul jadidah mislu al-qafzu wa tajnibul aqabat. Penunggang basikal gunung mesti belajar kemahiran baru seperti melompat dan mengelak halangan supaya dapat mengelakkan diri daripada kemalangan yang bahaya. Yang kelima, yang bagi ana rakibud darajatul al-jabaliyah Yang kelima, yajibu siyanah ad-darajati an tunaffaza ala nahwa al-aksara tawatiran min ad-darajati al-adiyah, iaitu penyelenggaraan basikal harus dilakukan lebih kerap berbanding basikal biasa supaya basikal dalam keadaan baik ketika menunggang. Dan yang keenam, yang bagi ala rakibud darajati al-jabaliyati fahsu wasiyanati ad-darajat qabla wa ba'da kulli rihlah,
Penunggang basikal gunung harus memeriksa dan menyelenggara basikal sebelum dan selepas setiap perjalanan untuk memastikan tiada kecederaan. Okay, kita bersambung kepada asarul al-ijabiyat wal salbiyat fi riyadati al-hutrah, iaitu kesan-kesan positif dan kesan-kesan negatif dalam sukan-sukan ekstrim ni. Kita pergi kepada asarul ijabiyat, itu kesan-kesan positif. Yang pertama, tadribun nasu bil sabri ala al-istiqbalil mu'aradati sawa'un minan nas ghairuhu aw minal binati allati tuhituhu. Sukan ekstrim ni dapat melatih manusia dengan sabar untuk menerima tentangan sama ada dari orang lain atau dari persekitaran yang mengelilinginya. Sukan ekstrim ni sebenarnya memerlukan kesabaran yang tinggi jika kita ingin melakukannya. Jadi dengan sukan ekstrim ni, seseorang tu dapat meningkatkan kesabaran dalam diri mereka. Yang kedua, ta'zizus sakatu binafsihi iza yanjahu ala ahzari ma yuridu tahqiquhu minar riyadiyatul hutrah thumma fi hayatuhu. Sukan ekstrim ini juga dapat meningkatkan keyakinan dirinya jika seseorang itu berjaya apa yang ingin dicapai dari sukan ekstrim dalam kehidupannya. Sebagai contoh, selepas seseorang itu melakukan sukan ekstrim, seseorang itu mungkin akan hilang rasa gelisah dalam diri dan dapat meningkatkan keyakinan dalam diri mereka untuk melakukan sesuatu benda yang baharu. Contohnya. Yang ketiga, yuhafizu ala sihatil badani wa yajtanibu minal asqam. Sukan ekstrim ini juga dapat menjaga kesihatan badan dan mengelakkan penyakit seperti sukan-sukan yang lain. Ia dapat meningkatkan kekuatan badan dan kesihatan badan kita kepada yang lebih optimal. Okey, kita pergi pada asarul salbiyat, kesan-kesan negatif. Yang pertama, muhataratu adiyatu bil isbati wa ba'du riyadiyati tumkinu aw an tuaddi ila al-mauti idza lam yakun hazaran. Risiko kecederaan yang tinggi dan beberapa sukan ekstrim boleh menyebabkan kematian jika kita tidak berhati-hati, seperti mendaki gunung. Kalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan terjatuh dan itu boleh menyebabkan kematian. Yang kedua, tantawi ar-riyadiyatu al-hutra ala mahatirul isabati bil qusur. Sukan ekstrim juga boleh membawa risiko patah tulang seperti yang sebelum ni lah, boleh menyebabkan kecederaan yang parah yang seperti silat dan tinju, sebab dia melibatkan tangan dan badan. Yang ketiga, taklifatu ma'dati riyadah al-mutatarrifati samanuhu ghaliyah. Peralatan sukan ekstrim agak mahal, seperti sukan berbasikal gunung. Ia memerlukan alat keselamatan dan komponen basikal yang perlu dibeli supaya keadaan basikal dan keadaan selamat. Secara khulasahnya, semua sukan ekstrim hukumnya adalah diharuskan selagi mana sukan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam serta tidak mengancam nyawa diri sendiri maupun orang lain. Syukran jazilan, terima kasih kepada semua. Itu sahaja daripada grup kami. Jika ada soalan, boleh ajukan soalan ke dalam grup WhatsApp.